Baik, kisah inspirasi hari ini. Wow, inspired. Kita bersama dengan seorang cikgu yang sedang tular di media sosial sekarang ni yang sedang giat membangunkan studio multimedia pertama di Malaysia yang berkonsepkan studio gaming. Okey, kita bersama Cikgu Hazim Azmi, iaitu guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau. Kuala Krau Pahang Assalamualaikum Cikgu Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam saya baca dia punya biodata ni sampai 11 awards. Banyak sangat cikgu dapat award ni. 11 Alhamdulillah rezeki mungkin ke? bersama dengan murid-murid pendidikan khas. Ini kalau masuk dalam industri perfilman ni dah kau-kau dah ni. Antara award Antara awardnya sebab banyak sangat ni nak baca pun tak reti. Ni apa kejap. Duta Guru KPM 2021. Rise Educator of the Year. Anugerah Guru Cemerlang. Banyak lagi kau ni. banyaklah. Anugerah pelakon Ikon terbaik Guru guru. Inovasi Daerah Temeloh, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Sekolah Menengah Kuala Krau 2021. Tokoh Kemasyarakatan Mahasiswa Kelantan 2016. Finalis Anugerah Tokoh Siswa KPT 2016. Kita sembang pasal award ni. Cikgu, sekarang cikgu viral dengan Studio. studio cikgu ni. Tak pernah lagi saya dengar ada cikgu buat macam ini kan. Buat studio gaming. Itulah. Kenapa cikgu nak buat macam ni cikgu? Okey, baik, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Zayan kerana sudi untuk menjemput bagi bersama-sama dengan Abang Mawi dan juga Panas. Okey. Dan saya rasa amat-amat berbangga okey bersama-sama dengan kalian semua. Okey, dan berkaitan dengan studio multimedia, so inilah kita punya perjuangan untuk memartabatkan pendidikan khas dan juga murid asli. Okey. Dan studio multimedia ini merupakan yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Serius? Yang pertama, dan kita buat konsep ala-ala gaming. Sebab kita seperti yang kita kita seperti sedia maklum sekarang ini murid-murid sekarang ini terdedah dan juga cenderung berkaitan dengan gaming. Jadi kita nak tarik perhatian murid-murid untuk datang ke sekolah. Jadi itulah tercetusnya macam mana kita nak hasilkan sebuah studio yang mempunyai komputer dan dia bukan hanya ada peralatan komputer tetapi ada bahagian-bahagian tertentu. Jadi kita ada 3 bahagian. Yang pertama kelas komputer, yang kedua kita ada letakkan satu sudut untuk bermain game. Ada PS5. Ada TV yang besar. Kemudian ada untuk main game kereta. So itu antara salah satu usaha kita sebab kita nak tarik perhatian murid untuk datang ke sekolah. Tapi cikgu, kalau orang tanya, cikgu ni nak ajak pelajar-pelajar ni main ke belajar? Cikgu nak jawab macam mana? Okey, so alang-alang orang tanya kan sebenarnya kita punya kelas ini sebenarnya ada di dalam sukatan pembelajaran iaitu subjek reka bentuk multimedia interaktif untuk pendidikan khas. Jadi bila nanti murid-murid kita dah habis belajar nanti, mereka akan diberikan satu sijil iaitu sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Jadi sijil ni laku untuk mereka untuk mereka nanti bila nak minta kerja. Yes. Cikgu mengajar pendidikan khas. Betul. Okey. Tapi kenapa cikgu memilih pendidikan khas juga? Okey. Tak ramai macam ni. Kalau tanya soalan ni sebenarnya agak menyentuh emosi juga bagi saya sebenarnya. Okey, memang betul seperti yang Abang Mawi cakap, berkaitan dengan dunia pendidikan khas tak ramai yang nak masuk dalam dunia pendidikan khas. Okey, sebab yang pertama cabaran sangat besarlah. Okey. Ciri-ciri ataupun kelayakan pertama untuk masuk dalam dunia pendidikan khas, yang pertama yang saya sentiasa tengok, yang pertama ialah kena ada sikap sabar. Yang tinggi. Seperti yang kita tahu, murid-murid pendidikan khas ini selalunya mempunyai tingkah laku yang yang agak lain lah, yang agak pelik sikit. So saya terinspirasi macam nak jadi cikgu pendidikan khas apabila saya sendiri mempunyai pengalaman ada sepupu yang lembam. Jadi di sepanjang lembam, slow learner. So ini pun di bawah kategori pendidikan khas lah, murid-murid bermasalah pembelajaran. Jadi di situ saya agak rasa macam nak terinspirasi nak masuk dalam dunia pendidikan khas. Dan pada masa sama secara ikut flow yang betul lah kita jadi masuk ke universiti dan akhirnya jadi cikgu pendidikan khas sebab saya nak memartabatkan murid-murid pendidikan khas. Okey. Baik, kisah inspirasi pagi ni kita
bersama dengan seorang cikgu yang memang kata luar biasa lah. Cikgu banyak award ni. Aku tak ada award macam ni weh. Yang memang tengah viral sekarang ni dekat media sosial, yang sedang giat membangunkan studio multimedia pertama di Malaysia. Betul. Berkonsepkan studio gaming. Iaitu Cikgu Hazim Azmi, guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau. Nama dia memang Sekolah Menengah Kebangsaan ni cikgu Betul. Oh, dia Sekolah Menengah Kebangsaan sebenarnya. Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau. Saja. Sebenarnya cikgu juga banyak dapat anugerah. Saya boleh ulang sikit Guru Cemerlang Pendidikan Khas Daerah Temerloh. Yang terbaru Rice Educator of the Year Award 2022 kan. Tahniah cikgu. Kita satu. Right. Saya rasa Cikgu Azim ni tak boleh masuk dalam bidang penyampaian radio. Tidak semua anugerah dia boleh. Memang aku tak dapat memang. Tengok cara cakap lah dah. Tak bengkau kau untuk kau lah. Cikgu, Profession. okey. Cikgu mengajar pendidikan khas. Tu tadi cikgu dah cerita lah kenapa cikgu pilih pendidikan khas. Dan cikgu juga sekarang ni membantu komuniti orang asli. Orang asli kan. Kenapa cikgu? Alright. Okay, setelah kita menubuhkan studio multimedia yang pertama di Malaysia, kita memang dah buat sesuatu lah untuk murid-murid kita di sekolah. Jadi pada masa sama, kita berbincang bersama dengan pentadbir yang diketuai oleh Tuan Pengetua. Setelah kita bincang, kita ada studio yang cukup lengkap dengan semuanya. Okey. Dan kita mula bincang dan juga fikir, apakah sekolah boleh menyumbang sesuatu untuk komuniti. Sebab kita di persekitaran di sekolah memang ada memang ada penduduk orang asli lah. Okay. Jadi kita membincangkan macam mana kita nak meningkatkan taraf pendapatan ataupun nak bantu. Sebab kita faham sebelum ini musim PKP, musim COVID-19, ramai terjejas dan terutamanya penduduk asli lah. Jadi kita mula memikirkan masalah yang ini dan apakah yang boleh sekolah sumbangkan kepada penduduk setempat, terutamanya orang asli. Jadi di sini kita telah pun fikirkan satu program yang kita nak berikan kepada komuniti setempat, terutamanya penduduk asli. Kita nak buat satu kelas nak bagi ilmu kepada orang asli ni, macam mana mereka semua boleh onlinekan bisnes kepada produk-produk mereka. Seperti yang kita tahu kan, orang asli dia ada produk-produk dia yang tersendiri. Contohnya produk berkaitan dengan ubat dan juga makanan-makanan yang hasil sungai kan. Jadi mereka kadang-kadang kebiasaannya hanya memasarkan pasaran mereka kawasan setempat dan juga pasar malam, pasar pagi. Jadi di sini sebab kita semua dah tahu semua perniagaan boleh dibawa ke secara digital. Dia dah ada TikTok juga kan? Yes, betul. Mereka semua dah ada pendekatan ataupun dah ada dia punya pengalaman tersebut. Jadi kita nak buat satu kelas macam mana mereka ni boleh ketengahkan dia punya bisnes secara digital. Jadi kita melibatkan komuniti ini bersama dengan guru-guru. Kita nak buat satu kelas untuk kita berikan pendedahan kepada mereka macam mana mereka nak pasarkan produk-produk mereka ini kepada secara atas talian. Di sini mereka boleh ketengahkan lagi produk-produk yang lain. Dan ini akan memberikan mereka satu peluang lah untuk mencari pendapatan. InsyaAllah. Saya rasa Cikgu Azim ni satu hari nanti insyaAllah akan jadi cikgu yang disayangi oleh orang-orang asli. Sebab baru ni ada video yang viral. Award lagi. Award lagi. Daripada asli. Daripada orang asli kan. Asli lagi award. Baru ni ada satu video viral di mana orang asli tu merintih kata, apa lagi korang nak daripada kita orang ni dapat sikit kan. Korang semua kat bandar-bandar semua duit tak cukup lagi ya. So kalau lah Cikgu Azim dapat buat sesuatu untuk bisnes produk dia orang memang. So antara aktiviti cikgu dah buat dengan komuniti asli ni apa? Okey. Dan sekarang ni kita tengah merancang untuk buat satu kelas asas sahaja terlebih dahulu. Kita nak buka minda mereka supaya mereka boleh pasarkan produk mereka. Dan kita telah pun susun beberapa modul lah untuk berikan proses pembelajaran yang kita nak berkongsi dengan mereka. Dan antaranya nampak macam biasa, nampak macam senang, tapi kita nak ajar mereka macam mana nak ambil gambar produk-produk mereka. Santai saja. Perlu bawa telefon semata-mata je. So kita tak ada nak ajar berkaitan dengan yang kompleks, yang susah. Kita nak bagi teknik yang mudah, nak ambil gambar produk, nak upload ke Facebook. Paling tidak mereka boleh pasarkan barang-barang mereka ini ke grup-grup Facebook yang terdekat pun dah cukup baik dah sebenarnya. Dekat area situ dah cukup. Lihat. Kisah inspirasi hari ini kita bersama dengan seorang cikgu yang luar biasa, yang banyak dapat anugerah. Yang sekarang ni memang tengah viral di media sosial, yang sedang giat membangunkan studio multimedia pertama di Malaysia, berkonsepkan studio gaming. Gaming yang dah suka streaming sekarang. Kita bersama Cikgu Hazim Azmi, iaitu guru pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala
daripada crowd. So kalau saya tengok sini anugerah ni, saya kira dekat sini je tau. Ada 11 anugerah. Sebut 2. Sebut 2 Saya sebut yang terkini lah. Top 50 cikgu juara digital 2022. Dan yang latest Rise Educator of the Year Award 2022. Bila lepas ni saya ingat kena buat dalam bintang paling popular tu. Cikgu paling popular. Calon-calonnya ialah. Kan? Habis kalau semua award dia dah dapat, calon-calon Cikgu Azim. Cikgu Azim, Cikgu Azim. Semua dia. Cikgu mengajar pendidikan khas. Ini sedikit nasihat cikgu mungkin hari ni yang mak ayah yang mungkin tengah bersedih, yang baru tahu anak dia OKU. Mungkin dia tak tahu, rasa macam dah tak ada masa depan mungkin anak ni. Yalah, dia nampak macam tu. Apa cikgu boleh cakap? Baik, nasihat dan juga mungkinlah sedikit panduan kepada mak ayah yang nampak ada kekurangan ataupun nampaklah dia punya perbezaan dari si tingkah laku menunjukkan anak-anak kita ni berbeza dengan murid-murid yang kebiasaannya. Yang pertama mungkinlah daripada mak dan ayah boleh bawa anak ni kepada tempat yang sepatutnya. Yang pertama, kita mungkin ke hospital untuk kita buat dulu ujian diagnostik. Dan kebiasaannya doktor akan tengok dari segi tingkah laku yang pelik, dan situ sebenarnya kita boleh nampak lah, dan ke arah kecenderungan mungkin boleh kita letakkan sebagai anak ini murid-murid yang ataupun anak-anak OKU. Dan jangan risau, sekiranya bila masuk ke dalam sekolah pendidikan khas, cikgu-cikgu ini dilatih dan juga mempunyai intervensi yang berbeza berbanding dengan cikgu-cikgu aliran perdana lah. Dan apabila berada dalam kelas pendidikan khas pun, cara dan juga pendekatan yang digunakan oleh cikgu-cikgu amat berbeza dengan murid biasa. Sebab kita faham dan kita tahu kebiasaannya murid-murid pendidikan khas ini mempunyai tingkah laku yang sukar untuk diramal. Mereka boleh membuat apa sahaja yang di luar jangkaan. Dan kebiasaan cikgu-cikgu kita pun memang sudah pun alert dan juga faham dengan tingkah laku yang boleh anak-anak kita ni lakukan. Dan apabila kita berada dalam dunia pendidikan khas, cikgu-cikgu pun memang sentiasa mempunyai kemahiran untuk menangani ataupun nak tarik hati pelajar-pelajar pendidikan khas. InsyaAllah itu nasihat oleh Cikgu Azim. So jangan risau lah kat situ. Tadi Cikgu Azim cakap nak jadi guru pendidikan khas ni dia kena sabar tau. Sabar yang tinggi. So cikgu adalah tergolong dalam orang yang sabar. betul. Tapi cikgu boleh bagi tips sikit, macam mana nak jadi orang yang sabar tu cikgu? Baik, yang pertama, kalau kita cikgu pendidikan khas, sudah semestinya kita tahu klien kita ataupun kita punya pelajar merupakan pelajar pendidikan khas. Dan apa yang paling penting sebenarnya, kita kena tahu bahawasanya Allah mencipta dan menyempurnakan. Semua dalam kalangan kita ini ada kelebihan dan juga kekurangan. Dan yang paling penting, kalau kita tengok murid pendidikan khas ini, dalam diri saya sendirilah saya memandang pelajar pendidikan khas saya ini, saya lebih kepada fokus kepada kelebihan berbanding dengan kekurangan. Sebab kita tahu setiap dalam kalangan kita mempunyai kelebihan masing-masing. Cuma sekarang ini tugas sebagai seorang guru, kita perlu cungkil dan cari bakat yang kita boleh ketengahkan. Apa kelebihan dia? Betul. Jangan sesekali kita bertindak ataupun berlaku tidak adil lah kepada semua pelajar kita. Dan kita kena tengok, kita kena cari bakat yang boleh kita ketengahkan. Sebab saya yakin dia percaya murid pendidikan khas ini mempunyai kelebihan yang boleh kita ketengahkan. Cantik. Okey cikgu, sikit aja cikgu. Sebab bila Cikgu Azim nak bercakap macam ni, saya rasa dia ada minat nak jadi cikgu. Faham tak? Tapi saya sekarang penyampai radio lah. Tapi saya gunakan untuk adik-adik kita yang mungkin baru lepas habis SPM sekarang ni kan. Dia orang ada rasa minat tau nak jadi cikgu. Tambah-tambah lagi bila Cikgu Azim banyak dapat anugerah kan. Aku nak pernah anugerah ni. Jadi kita cerita pasal kalau dia nak aliran pendidikan khas ni cikgu. Kan. Apa cikgu nak nasihat pada diorang ni semua nak jadi cikgu pendidikan khas ni? Okey. Baik, inilah sebenarnya juga perjuangan yang sedang saya buat. Saya cuba untuk memartabatkan murid pendidikan khas dan juga cikgu pendidikan khas. Kalau sebelum ini ramai yang tak nak masuk ke dalam dunia pendidikan khas. Diorang rasa malu nak jadi cikgu pendidikan khas, diorang rasa rendah diri. Susah sebab mereka perlu berada di samping budak-budak pendidikan khas. Jadi sebenarnya kita juga sedia maklum bahawasanya data menunjukkan sekarang ini budak-budak ataupun murid-murid pendidikan khas semakin meningkat. Jadi apabila meningkat, sekolah juga akan banyak buka
kelas ataupun program pendidikan khas. Baik. Bermakna di situ juga memerlukan guru-guru pendidikan khas. Profesional. So di sini kita naklah kalau boleh adik-adik di sini jangan segan, jangan malu untuk kita apply untuk jadi cikgu pendidikan khas. Okay, sebenarnya best kita bersama dengan murid-murid pendidikan khas ini kita dapat tengok sesuatu yang berbeza dengan pandangan mata kasar kita lah. Dari sini juga kita dapat tengok luar biasanya murid-murid yang kita tengok sebenarnya Masya Allah. Kalau kita berada dengan mereka ini satu anugerah lah bersama dengan murid-murid istimewa anak-anak syurga. Okey cikgu.